السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syukri S. Yusuf, Fadhil Ustaz Nawi, Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian hadis Sahih Muslim kita, masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitabuz Zakat, kitab berkenaan dengan zakat. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-20, anjuran untuk bersedekah. Muka surat 303, hadis nombor 528. Hadis nombor 528. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam unfiq alayka wa qala yaminullahi mala'ai wa qala ibn Numair mala'anu sahha'u la yaghiduha syai'un al-laila wan-nahar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hai manusia, berinfaklah, bersedekahlah, nescaya aku, yakni Allah, akan berinfak kepadamu, akan memberi kepadamu. Baginda bersabda, janji Allah akan terus mengalir. Ibnu Numair berkata, memenuhi, melimpah ruah sepanjang malam dan siang. Melimpah ruah siang malam, siang dan malam dan siang hari tanpa kekurangan sedikit pun akan mengalir rezeki dan kurniaan Allah bagi orang-orang yang bersedekah. Alhamdulillah, hadis yang pertama yang kita baca pada malam ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan qala Allah tabaraka wa taala, bahawa Allah berfirman. Ini dikenali sebagai hadis qudsi. Hadis ada dua, hadis nabawi biasa, yang kedua hadis qudsi. Hadis nabawi ini Nabi bersabda. Hadis qudsi ini Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau kiranya lebih kurang sama je. Hadis kursi ni pun makna daripada Allah, lafaz dan perkataannya mari daripada Nabi. Cuma Nabi mula dengan Allah berfirman. Tujuannya Nabi sebut begitu ialah litauqidi, kata para ulama, untuk menguatkan cakap. Allah yang royak ni.
Itu dia supaya kita ambil perhatian. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfiq." Wahai anak Adam, Tuhan kata, bersedekahlah, termasuk di dalamnya zakat. Belanjalah untuk zakat dan juga sedekah-sedekah yang lain. Nescaya unfik alaika, Tuhan kata, aku akan balas, aku akan beri pula pada kamu. Dia guna sini, aku berinfak juga pada kamu nanti. Tuhan akan bagi. Inilah janji Allah. Dan janji Allah adalah benar. Nabi kata, janji Allah ini akan terus mengalir. Perawi hadis ini mengatakan bahawa mengalir ini dengan melimpah ruah sepanjang malam dan siang. Tanpa ada kekurangan sedikit pun. Inilah janji daripada Nabi dan daripada Allah Azza wa Jal dalam hadis kursi yang kita baca ini. Bahkan hadis-hadis yang menggalakkan kita bersedekah dan berbelanja, termasuklah yang lebih utama lagi zakat, terlalu banyak dalil-dalilnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, Nabi kata ketika hamba berada pada waktu pagi, ada dua malaikat yang turun daripada langit dan berdoa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang suka berinfak, bersedekah. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerugian bagi orang-orang yang enggan bersedekah. Begitulah hadis-hadis yang sahih yang menceritakan kelebihan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di banyak tempat Allah menyebut berhubung dengan perkara sedekah ini, antaranya dia akan membayar balik, menggantinya. Antaranya firman Allah Ta'ala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kamu sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, min syai'in, daripada sesuatu, ikutlah apa saja. Syai'in ini orang belajar tata bahasa Arab dipanggil isim nakirah, tak ada alif lam. Masuk belaka dalam tu. Duit ke, makanan ke, apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantikannya, kata Allah. Fa wa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Begitulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis yang banyak. Okay, cuba kita tengok yang seterusnya, yang tajuk yang ke-21, anjuran membayar zakat sebelum tidak ada orang yang menerimanya. Nabi suruh kita mengeluarkan kewajipan zakat dan sedekah. Jangan tunggu sampai suatu masa nanti orang nak keluar zakat, tak ada orang nak terima. Akan berlaku suatu ketika nanti. An Harithah ibni Wahb radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tasaddaqu fayushikur rajulu yamshi bi sadaqatihi fayaqul, alladhi u'tiyaha law ji'tana biha bil ams qabiltuha fa amma al-ana fala hajata li biha fala yajidu man yakbaluha. Dari Harithah ibni Wahb radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayarkanlah zakat, tasaddaqu, bersedekahlah, masuk di dalamnya berzakat. Sebelum seseorang membawa zakatnya, lalu orang yang akan diberinya mengatakannya, seandainya kamu membawa sedekah ataupun zakat itu semalam, maka aku akan menerimanya. Kalau kemarin kamu buat hari, aku terima. Hari ini aku tak ambil dah. Sedangkan sekarang aku sudah tidak memerlukan zakat dan sedekah lagi. Lalu dia tidak mendapati
orang yang mahu menerima zakat. Allahu Akbar. Akan berlaku suatu masa nanti, seorang lelaki, fayushikur rajulu yamshi bisadaqatihi, seorang lelaki bawa harta sedekah dia, zakat dia, nak bagi kepada orang yang memerlukannya. Tak jumpa seorang. Jumpa seorang pun nak bagi, dia kata kalau mu buat mari kemarin, maka aku menerimanya. Lau ji'tana biha bil ams. Kalau kamu mari kemarin. Bahasa dia Kuala Lumpur semalam kita kemarin. Okey. Nescaya aku terima, tapi hari ini aku tak terima dah. Kerana aku sudah ada harta dah. Sehingga orang ni tak berjumpa nak beri zakat, tak ada orang dah nak menerimanya. Allahu Akbar. Jangan sampai peringkat nak bersedekah ni sampai ke zaman yang tidak ada lagi orang yang nak menerimanya. Para ulama ketika membincangkan hadis ini, ada yang menyatakan pernah berlaku dah suatu ketika dahulu suasana yang seperti ini, iaitu di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil di zaman kerajaan Umawi. Kerajaan yang besar, harta bendanya banyak, kerajaannya kaya, dan rakyatnya bersifat qanaah. Ada yang miskinnya, tetapi orang yang bawa zakat nak bagi ini, rakyat pada waktu itu makmur. Walaupun miskin pun tak mau terima dah. Ada sifat qanaah, rasa cukup. Sehingga orang nak keluar zakat pun payah. Nak cari orang yang susah yang sanggup menerima zakat. Sehingga tidak ada. Begitu sekali di zaman Umar bin Abdul Aziz. Melimpah ruah harta yang Allah Subhanahu wa taala memurniakannya. Allahu Akbar. Zaman itu kalau dalam kitab-kitab sejarah saya pun tak apa pasti sahih ke tak sahih. Adilnya Umar bin Abdul Aziz ini sehingga rakyat pun tak balau. Kambing pun tak belaga. Ni saya pun tak pasti. Sebab kambing tak belaga kan? Sebab kambing ni suka belaga. Dia kata kambing pun jadi tak belaga. Boleh jadi juga. Keberkatan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang para ulama meletakkan dia sebagai khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Sebahagian ulama kata zaman itu ada orang miskinnya. Tetapi orang miskin yang mempunyai hati yang qanaah sudah cukup. Orang nak bagi pun tak mau terima dah. Payah ni. Dah. Zaman ni kalau kerajaan bagi, kalau dah boleh dia marah. Ini payahlah ni, payah ni belum nak berlaku. Tetapi akan datang akan berlaku. Sebahagian ulama mengatakan apa yang Nabi sebut ini adalah akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman, melimpah ruah harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebahagian ulama ada yang menyatakan akan berlaku di zaman Imam Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihi salam, kemakmuran yang melimpah ruah sehingga tidak ada lagi orang yang nak menerima zakat. Jadi jangan sampai berlaku ke peringkat yang seperti ini. Ada kewajipan cukup nisab, kita keluar. Guna. Orang tak mau terima boleh buat bangunan-bangunan wakaf dan seumpamanya. Wallahu ta'ala anhu alam. Tak sampai masa lagi kita yang seperti ini. Tapi akan tiba masa. Nanti kita akan tengok hadis-hadis lagi. Cuba tengok hadis yang seterusnya 530. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu aflada kabidiha amsal ustuwani min az-zahab wal fiddah fayaji'ul qatilu fayaqul fi hadha qataltu waji'ul qati'u fayaqul fi hadha qata'tu rahimi
Waji'us sariqu fayaku fi hadza quti'at yadi thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika nanti bumi ini akan memuntahkan isi perutnya seperti kepingan-kepingan emas dan perak. Lalu datanglah seorang pembunuh berkata, kamulah dahulu, kamu dulu membunuh kerana mencari ini. Bukan kamu aku fi hadza qataltu, dengan sebabmu lah emas dan perak ni aku pernah membunuh orang dulu. Okay. Kemudian datang orang yang memutuskan tali persaudaraan berkata, aku dulu pernah memutuskan tali persaudaraan anak beranak kerana ini, kerana harta benda, kerana pusaka, kerana berebut harta. Kerana inilah aku menjadi bercerai-berai dan putus silaturahim yang disuruh oleh Allah menjaganya. Lalu datang pula seorang pencuri mengatakan, aku dulu pernah dipotong tangan kerana ini, kerana mencuri ini, curi emas dan perak ni. Kemudian mereka membiarkan emas dan perak itu tanpa mengambil sedikit pun. Hadis ini juga para ulama mengatakan ialah tanda-tanda akhir zaman. Siapa peringkat emas keluar daripada perut bumi, memuntahkan emas, perak, dan segala galiannya, manusia pun tak nak ambil. Manusia pun mendekatkan diri dengan Allah dan takut kepada Allah hampir dengan kiamat. Okay, cuba kita tengok seterusnya. Dekat kiamat ni harta banyak harta banyak. Tuhan keluarkan. Okay, cuba tengok tajuk yang seterusnya, yang ke-22, sedekah kepada suami dan anak. Sedekah kepada suami dan anak. Termasuklah zakat. Sedekah sini termasuk zakat. Boleh tak nak beri zakat pada suami kepada anak? Isteri lah puan. Okay. An Zainab imra'ati Abdullah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikunna. Qalat faraja'tu ila Abdillah faqultu innaka rajulun khafifu dhatil yadi wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarana bis sadaqah ila akhiril hadis. Hadis ini panjang baca terjemah dia. Dari Zainab binti Abdullah ibnu Mas'ud, salah terjemahan Dari Zainab imraati Abdillah, asalnya, iaitu isteri kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Itu kan binti itu anak, ni imra'ah ni isteri. Zainab isteri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terkenal. Dia berkata, Zainab ni meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, sahabiah ni, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersedekahlah hai kaum wanita walaupun berupa perhiasan kalian. Zainab berkata, maka aku pun pulang menemui Abdullah ibnu Mas'ud, menemui suami dia. Lalu aku katakan kepadanya, kepada suami dia, Abdullah ibnu Mas'ud, engkau adalah orang yang ringan tangan. Suka tolong orang lah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami golongan muslimah agak bersedekah. Oleh kerana itu, kata isteri dia, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tanyakan kepada baginda, apakah sedekahku cukup untuk keluargaku sendiri? Jika tidak boleh, maka aku akan berikannya kepada orang lain. Zainab berkata, Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, kamu sahajalah yang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila muslimat dengar ceramah Nabi suruh sedekah,
Lalu Zainab ini balik bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terkenal yang banyak meriwayatkan hadis, yang alim orangnya tetapi dia miskin. Isteri kaya. Boleh berlaku tak? Boleh, perempuan boleh memiliki harta. Okay. Dalam riwayat yang lain, Zainab tanya suami dia, boleh tak nak sedekah pada suami dan anak-anak? Abdullah ibn Mas'ud kata boleh. Boleh. Tetapi Zainab suruh suami dia pergi tanya juga Nabi. Suami dia alim dah, sahabat yang alim. Lalu Abdullah ibn Mas'ud kata mungkin tanya sendiri ya. Dah, itu dia. Dah dia jawab dah. Dah. Mungkin tanya sendiri Nabi. Lalu Zainab berkata, kemudian aku pergi kat Nabi. Ternyata di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan dari kaum Ansar yang mempunyai keperluan yang sama denganku, yang punya hajat yang sama dengan aku. Nak tanya hal ini. Zainab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan wibawa pada dirinya. Orang yang orang membuat orang lain segan untuk bertemunya. Apatah lagi muslimat. Lalu Zainab berkata, tiba-tiba Bilal keluar menemui kami. Keluar daripada rumah Nabi menemui kami. Maka kami pun berkata kepada Bilal, temuilah Rasulullah. Lalu beritahu padanya bahawa di pintu rumah Nabi ada dua orang perempuan yang ingin bertemu dengannya. Apakah boleh dua orang perempuan ini bersedekah kepada suami mereka dan anak-anak yatim daripada keluarga mereka sendiri? Tapi jangan beritahu kepada baginda siapa kami. Okey, segang tak? Suruh Bilal tanya. Nabi yang salah. Nak sedekah pada suami sendiri boleh tak? Dan anak-anak yatim dalam jagaan ataupun anak-anak sendiri, anak suami. Zainab berkata, lantas bila masuk menemui Rasulullah dan menanyakan seperti yang diminta wanita itu, maka Rasulullah bertanya, siapakah dua orang wanita itu? Bilal menjawab, salah seorangnya adalah daripada kaum Ansar dan Zainab, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, Zainab yang mana satu? Zainab aman. Bila menjawab, isteri kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, dua perempuan itu akan mendapat dua pahala. Pahala kerana berbuat baik kepada keluarganya dan pahala kerana melakukan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab boleh. Bahkan dia akan mendapat dua pahala sebab dia bersedekah kepada keluarganya termasuk suami dia. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini dan hadis-hadis yang lain yang lebih kurang sama, jumhur ulama, majoriti para ulama daripada pelbagai mazhab menyatakan harus bagi isteri membayar zakat pada suaminya jika suaminya miskin dan fakir. Susah. Dia ada duit. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan sunat hukumnya kita memberi kepada ahli keluarga berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW beri izin sedekah ataupun zakat kepada suami. Bahkan mereka akan mendapat dua pahala, Nabi kata. Yang pertama, pahala sedekah, pahala zakat yang dia keluar. Yang kedua, pahala dia buat baik kepada keluarga. Cuma hukumnya, kata para ulama, zakat ini tidak boleh diberi kepada orang yang di bawah tanggungannya. Itu yang tak boleh. Suami bukan tanggungan isteri. Bukan tanggungan isteri. Jadi sebab itulah isteri boleh mengeluarkan, dia kaya, dia banyak binti, suami tak ada duit. Maka boleh isteri mengeluarkan zakat dia kepada suami dia, bahkan kepada anak-anaknya yang susah. Sebab bukan tanggungan dia.
Ad, boleh minta, boleh minta dengan isteri boleh minta, dan isteri pun patut bagi, jangan buat jadi kesusah, jangan. Kehidupan berkeluarga suami isteri tolong menolong adalah merupakan suatu keperluan. Cuma dari segi hukum kita kata kewajipan nafkah ini kepada suami. Begitulah juga kepada adik-beradik dia, adik-beradik kita pun yang bukan tanggungan kita, kita boleh beri zakat. Jiran-jiran kita yang bukan tanggungan kita, boleh kita beri zakat. Yang tak bolehnya yang berada di dalam tanggungan kita, yang kita tanggung dia dan seumpamanya. Ibu mertua miskin, susah, bukan tanggungan kita, dia ada suami dia apa, dia duduk lain, tapi dia susah, dia apa, dia termasuk dalam asnaf zakat. Kalau kita nak bagi boleh. Okay. Jiran, adik-beradik bukan tanggungan kita, dia sudah kahwin, dia ada isteri dan anak-anak, dan dia susah kerja tapi tak padang dengan pendapatan dia, dengan suasana hari ini. Mepeh lah kita panggil kata. Kita ada duit, maka boleh kita mengeluarkan zakat kepada mereka yang merupakan keluarga. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan bahawa memberi sedekah, memberi zakat kepada ahli keluarga adalah lebih afdal, lebih baik berbanding kita memberikan kepada orang yang jauh daripada kita, yang bukan kerabat, yang tidak ada hubungan rahim dengan kita, yang tidak ada pertalian keluarga dengan kita. Kepada keluarga ini adalah lebih baik dan lebih afdal, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Antara dalilnya ialah hadis yang kita baca ini. Hadis yang kita baca ini. Termasuk hadis yang 532 ni kita baca minggu depan. Sedekah kepada sanak kerabat. Nabi suruh beri kepada kaum kerabat yang terdekat. Panjang hadis ni, kita baca minggu depan ni. Saya nak kongsi ada satu persoalan orang tanya saya hari ni. Ada seorang muslimah, dia tanya saya baca soalan dia. Saya dah jawab tapi saya kongsi malam ni untuk sama-sama kita memahaminya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, mengikut mazhab Syafi'i orang perempuan wajib bersunat ataupun wajib berkhitam, dia kata. Okay. Dia ni keturunan Cina, dijadikan anak angkat keluarga Melayu. Dia tak tahu sama ada dia ni disunat dah ke dah. Keluarga angkat dia meninggal masa dia budak lagi, masa dia kecil lagi. Jadi sekarang wanita Cina ni tua dah. Jadi adakah dia patut disunatkan, dikhitamkan? Minta Ustaz beri penjelasan. Kalau orang yang duduk dalam grup kedai saya sudah kongsi jawapan saya tadi. Tapi pada malam ni saya kongsi balik untuk kita sama-sama dengar. Okey, cantik soalan dia.
jadi tua dah. Jadi orang suruh bersunat, jadi dia tak tahu dia bersunat ke tak. Orang puan ni puan Cina. Jadi bagaimana? Dia minta penjelasan dan pencerahan. Okay. Yang pertama, amalan berkhitam ini di dalam ajaran Islam kita disyariatkan, disyariatkan. Bahkan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian orang Arab yang mengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka sudah berkhitam, sudah bersunat. Disebut dalam hadis Bukhari, Nabi Ibrahim bersunat ni sebelum lagi. Nabi Ibrahim berkhatam umur 80 tahun. Baru berkhatam Boleh anak pun umur 80 kok. Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran ada sebut berkenaan dengan berkhatam ni, hadis-hadis Nabi pun banyak menyebutnya. Bahkan kita telah baca sebelum ini, antara yang menjadi fitrah kepada insan, kepada manusia itu, ialah manusia ini hendaklah berkhitam. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Dan banyak hadis-hadis berkenaan dengan berkhitam ini. Artinya dia disyariatkan. Antaranya dalam hadis Sahih Muslim yang telah kita baca dulu, dalam bab mandi wajib, Nabi kata, idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua khatam, dua khatam, puan dan lelaki, tempat yang berkhatam tu bertemu, maka wajiblah mandi. Wajib mandi. Dia ada ayat kena berkhatam tak? Cuma Nabi kata apabila bertemu dua tempat yang dikhatamkan, lelaki pun dikhatamkan, puan dikhatamkan, bertemu dua ni wajib mandi, kata Nabi SAW. Kalau lelaki, kalau tepat kena wajib berkhatamnya, yang disebut dalam kitab-kitab fiqhnya ialah kepala zakar, buang penutup dia tu, sehingga nampak keseluruhan kepala. Ra'sus zakar. Maka itu qadar yang disuruh berkhatam. Tak lebih daripada itu. Pak Puan, sebahagian kecil daripada, panggil apa saya pun tak ingat. Macam balung ayam tu. Okay, buang sikit, bukan buang banyak. Para ulama melarang yang membuang banyak sebab dia akan menghilangkan rasangan wanita. Tak boleh juga buang sikit. Okey, jadi hukumnya dua-dua berkhitam. Dalam hadis ini puan berkhitam, lelaki pun berkhitam. Dan saya sudah hurai panjang hadis ini. Mazhab kita pegang ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Apabila bertemu dua khitam, wajib mandi walaupun tak keluar air mani. Imam Syafi'i dan sebahagian ulama pegang hadis ini. Hadis ini sahih. Jadi kat mana berkhitam? Hak lakinya bahagian kepala saja, tergelam sahaja, istilah orang kampung tak, tergelam topi keledar ya. Wajib mandi selalu walaupun tak keluar air mani. Okay. Walau bagaimanapun sebahagian ulama dia pegang hadis satu lagi, iaitu Nabi bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Mandi, air yang pertama tu mandi, air dengan sebab air, Nabi kata, iaitu mandi wajib ni disebabkan keluar air. Hadis ni juga ada dalam Muslim dan Sahih statementnya. Maka dua hadis yang mari dalam riwayat yang berbeza. Maka menjadi khilaf di kalangan ulama. Nak disatukan hadis ni tak boleh. Maka sebahagian ulama pegang pendapat yang pertama. Bertemu dua khitam, wajib mandi dah. Di peringkat sahabah pun ramai pegang ni. Sayyidina Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Yang kedua pun ramai juga yang pegang, termasuk Al-Imam Al-Bukhari sendiri pun pegang ni juga. Iaitu apabila keluar air barulah mandi. Di peringkat sahabat pun ramai, di peringkat ulama-ulama pun ada ramai yang berpegang demikian. Kalau dua-dua ni kita jumpa, ya belakalah. Mana tak jimat lah tu. Ada dang ada sikit sangat tak tergelam bahagian khitamnya, maka tak wajib mandi. Okey, tu hak ringan lah tu. Kalau hak berat lagi, keluar air barulah wajib mandi. Ini khilaf sejak zaman dulu lagi tak nak selesai. Okay, kembali pada persoalan tadi,
Berkubur dengan berkhitam ini oleh kerana dalil-dalilnya banyak, tetapi dari segi ketegasannya, wajib ke tak wajib? Kita dah bincang panjang dulu, hadis Nabi kata antara fitrah manusia itu ialah berkhitam. Tetapi di dalam fitrah yang Nabi sebut tu ada berbelah-belah fitrah, termasuk potong kuku dan sebagainya. Situ sunat. Jadi berkhitam ni lagu mana? Sunat ke wajib? Maka ini menjadi khilaf di kalangan para fuqaha daripada dulu lagi tak boleh nak selesai. Mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu qaul yang mu'tamad, qaul yang masyhur dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i wajib berkhatam. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Bahasa Arabnya al-khatam. Orang Melayu kita panggil berkhatam ataupun bersunat. Itu bahasa Melayu kita. Dalam mazhab kita yang masyhurnya adalah wajib, walau bagaimanapun sebahagian ulama dalam mazhab kita ada yang mengatakan sunat. Berlaku khilaf juga di dalam mazhab kita. Manakala pandangan jumhur ulama, majoriti ulama daripada pelbagai mazhab termasuk mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan ulama-ulama yang sependapat dengannya yang merupakan majoriti para ulama, termasuk sebahagian ulama dalam mazhab kita cenderung mengatakan hukum berkhatam ini adalah sunat. Termasuklah wanita, sunat hukumnya. Jadi kembali pada persoalan tadi, dah tua dah, lagu mana nak berkhatam ke tak berkhatam? Guru saya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili meninggal dah. Dia mengarang kitab lebih daripada 400 buah kitab. Dia kata berhubung dengan perkara ini adalah menjadi hak kepada individu itu. Jika mengikut pada kaul yang jumhur ulama, majoriti ulama, dia adalah sunat. Kalau dia berpegang pada pandangan sunat, maka adalah menjadi hak kepadanya. Sama ada dia nak berkhatam ataupun dia tidak mahu berkhatam. Terpulanglah kepada dia. Dan tidak menjadi berdosa. Sebab dia berpegang dengan pandangan jumhur ulama, majoriti ulama. Semayang sunat, Nabi suruh tau. Nabi suruh. Qabliyah, ba'diyah, witir. Tapi kalau kita tak buat berdosa tau. Tak. Sebab dia sunat. Jadi ada orang nak buat. Tak mau buat, tak boleh pahala. Begitulah sunat ni, berkhatam ni boleh pahala. Jadi guru saya kata terpulanglah kepada hak individu itu kalau dia berpegang pada jumhur ulama, sama ada dia nak berkhatam ataupun tidak nak berkhatam. Jadi kembali pada persoalan tadi, dah tua dah. Dan dia pun tak tahu sunat ke tak tahu. Tengok kali tapi tak tahu. Okay. Sunat ke tak sunat. Jadi dia pun tak pasti jika sekiranya kalau malu dan sebagainya dah tua dah tak payah pun tak perlu. Pegang pada pandangan jumhur ulama dan sebahagian ulama dalam mazhab kita yang kata hukumnya sunat. Tapi kalau nak berkhatam juga tak apa. Jumpa doktor. Okey, berkhatam. Orang tua berkhatam pula sekali lagi pun ada. Kerana keperluan tertentu. Maka tidak menjadi halangan. Jadi saya kata bagi dia pilihlah. Kalau dia nak berkhatam, boleh. Kalau dia tak ambil pun, pegang pandangan majoriti ulama, dia tidak wajib. Okay. Sebab itulah dalam fiqhud da'wah, saya belajar fiqhud da'wah dulu di universiti. Dilarang kita ni apabila ajak seseorang masuk Islam ke, mula-mula royak suruh sunat lalu. Ni orang Melayu kita. Dah bila masuk Islam ke, suruh sunat lalu. Ni furu' fiqhiyah, cabang. Majoriti kata sunat je, jangan gaduh lagi. Royak yang asah-asah dulu, yang menjadi dasar-dasar dan tonggak di dalam syariat Islam, semayang 5 waktu. Benda-benda yang menjadi dasar dalam agama kita. Dari segi uslub ad-da'wah, tak kenalah cara yang seperti itu. Ataupun hari ni masuk Islam malah sekarang ajak semayang sunat tahajud lalu. Ada. Dia baru masuk Islam hari ni syahadat. Malah orang ajak tidur sejik dah yang mulai. Ini dari segi asalib ad-da'wah, metodologi dakwah tak kena caranya.
Kita naklah ajar benda-benda yang menjadi asas. Sebagaimana yang hadis-hadis yang kita baca bab zakat, awal zakat dulu, Nabi pesan pada para sahabat, pada Muaz bin Jabal yang pergi ke Yaman dan sahabat-sahabat yang lain, mula-mula mengajar syahadah, mengajar akidah. Apabila dia boleh terima Allah yang menjadikan kita dan menjadikan alam, ajar pula semayang 5 waktu. Apabila dia terima, ajar pula bahawa jika sekiranya mereka mempunyai harta, ada kewajipan harta, kewajipan zakat, begitu gini. Kewajipan puasa di bulan Ramadan, dan kewajipan haji bagi yang ada kemampuan. Lepas tu barulah diikuti dengan benda-benda yang sunat yang tidak menjadi faridah, kefarduan yang terang di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada peringkat-peringkatnya, benda yang kita nak sampai di dalam dakwah kita yang dipanggil maudu'ud dakwah, tajuk-tajuk dakwah. Ada yang utama dan ada yang perlu kita kemudiankan, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan Islam ini dalam kita memberi fatwa memudahkan. Jangan kita memayahkan. Janganlah kita kata mesti juga lagu-lagu mana pun. Benda itu cabang dan furu' fikhiyah yang menjadi khilaf yang sepatutnya menjadi rahmat kepada kita, yang kita boleh memilihnya supaya tidak membebankan. Mungkin seorang dengan seseorang itu ada perbezaan benda, perasaan dan sebagainya yang perlu diambil kira, dan kita memudahkan di dalam memberi fatwa apabila ada pandangan-pandangan, apatah lagi pandangan itu pandangan majoriti yang lebih mudah untuk kita amalkan. Kecuali benda itu memang disepakati oleh semua para ulama dengan dalil yang terang dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tak mau kita kata kena buatlah, sebab dia menjadi ijma' dan dalil-dalilnya terang. Manakala dalam perkara furu' dan cabang yang sepatutnya tidaklah kita menekan dengan terlalu kuat, bagilah pilihan kepadanya sesuai dengan keadaannya. Okay, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Tak apa. Masuk Islam lewat dah. 90 dah. Kita kata esok kena pergi jumpa doktor. Iyalah. Okay, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada